aku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah kepada hamba-Nya berupa rahmat. 10 rahmat diturunkan kepada orang yang berselawat sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau satu saja rahmat Allah diberikan kepada hamba-Nya cukup memadai untuk seumur hidupnya. Bayangkan 10. Kalau 10 kali kita berselawat dalam permulaan tadi, berapa banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah, berapa banyak rahmat diberikan kepada kita. Kenapa mesti kita sombong, bakhil untuk nak menyebut nama baginda Rasulullah? Satu ketika Sayyidatina Aisyah sedang menjahit, ketika itu jatuh jarumnya. Dalam keadaan ketika itu di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai lampu. Rumah Sayyidil Awwalin wal Akhirin, penghulu yang terawal dan terakhir, Habibullah kekasih Allah, rumahnya tidak ada lampu. Hasan Al-Basri ketika mana nak melihat rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak diruntuhkan untuk dibesarkan di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, nak dibesarkan ketika itu, untuk nak dibesarkan kerana ketika itu orang sudah ramai yang masuk Islam dan datang ke Madinah. Dia masuk ke rumah Rasulullah, ketika itu diriwayatkan dalam hadis, kalaulah tangan itu diletakkan di atas maka sudah melebihi, mencapai kepada bumbung rumah baginda Rasulullah. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, aku kalau boleh sangat ingin rumah ini dikekalkan, tidak dirobohkan, agar umatnya kenal bagaimana rumah Nabi mereka. Ya Allah, Nabi kita duduk bukan senang. Sehingga kan ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah tersebut, Sayyidina Aisyah yang sedang meraba-raba mencari kepada jarum itu, masuk baginda Rasulullah, wajah baginda yang cukup indah ini dan terang menderang cahayanya menerangi daripada ruang tersebut, dan mudah ketika itu diambil oleh Sayyidatina Aisyah seraya tersenyum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa engkau senyum ya Aisyah? Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alangkah indah mukamu bercahaya menerangi kepada ruang ini. Kata Rasulullah, muka ini ya Aisyah pada hari akhirat nanti ada di kalangan umatku yang tidak akan dapat melihat kepada muka ini. Terkejut ketika itu Sayyidatina Aisyah, siapa ya Rasulullah? Yaitu mereka yang apabila namaku disebutkan di hadapannya tidak berselawat kepada aku, mereka akan diharamkan untuk melihat muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan rahmati Allah, kita mulakan dengan qasidah madah, memuji kepada baginda Rasulullah. Apa yang kita bacakan tadi adalah sejarah kehidupan Rasulullah dan kelahiran baginda Rasulullah. Ada orang mengatakan, kenapa kita nak cerita tentang lahirnya baginda Rasulullah? Kenapa yang mesti kita nak beria-ia sangat dan sebagainya? Ketahuilah tuan-tuan, bahawa sesungguhnya lahirnya baginda Rasulullah disebutkan ulama adalah merupakan hari kegembiraan dan hari raya bagi umat Islam. Karena apabila lahirnya baginda Rasulullah, itulah yang sebenarnya yang membawa saadah, kegembiraan, dan juga menjatuhkan daripada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mana ianya yang benci kelahiran Nabi adalah orang-orang Yahud, orang Nasrani, dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kehidupan Nabi ini bukan hanya disebut dari kurun yang kemudian daripada baginda Rasulullah, sedangkan di zaman Nabi juga turut diceritakan di dalam riwayat Tabarani, ketika Sayyidina Al-Abbas, bapa saudara baginda Rasulullah, nak keluar untuk pergi berperang. Ketika menghadap kepada baginda Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, boleh tak sekiranya aku membacakan syair untuk memuji kepadamu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Adakah Rasul kata tak payahlah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, had, bacakan. La yafdudillahu fak, Allah tidak akan mencabut daripada gigimu. Ternyata ketika mana setelah dia baca itu, seumur hidupnya giginya satu pun tak pernah tanggal berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia buat? Dia baca syair di hadapan Nabi. Fal syahid dalam syair yang begitu panjang adalah daripada perkataannya yang mengatakan, wa anta lamma wulidta asyrakatil ardu wa da'at binurikal ufuku.
Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kau dilahirkan ketika itu, maka terang menderanglah bumi ini dan memancarlah cahaya memenuhi kepada ufuk. Cerita tentang kelahiran baginda, memuji kelahiran baginda. Nabi tidak mengatakan tak boleh, bahkan Nabi ketika itu mendoakan kebaikan baginya. Ini menunjukkan bahawa ikrar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila orang memuji kepada baginda Rasulullah, seperti mana Hassan ibn Thabit yang membela baginda Rasulullah dengan syairnya, sehingga kan Allah Rasulullah menyatakan bahawa Jibril ma'ak, nanti Jibril juga akan bersama dengan kamu untuk nak mempertahankan aku di dalam syair yang indah. Sehingga apabila menyebutkan tentang puji-pujian kepada baginda Rasulullah, maka ketika itu tewaslah orang-orang kufar Quraisy yang tak berani ketika itu menjawab daripada keindahan syair Hassan bin Thabit yang memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul ini atas dasar mahabbah. Tidak lain adalah sebab cinta kita kepada Allah. Mustahil kita kumpul kerana yang lain. Berkumpul di dalam rumah Allah tidak lain adalah kerana Allah. Kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah adalah sangat dituntut. Begitu juga cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyatakan anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepada aku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Tidak diterima syukurmu kepada aku, maksudnya kecuali kamu bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Ini adalah merupakan perintah yang berangkai, yang tidak boleh dipisahkan. Tidak ada orang yang mana dianya derhaka kepada ibu bapanya akan mendapatkan syukur kepada Allah, redha Allah tidak akan dapat baginya. Allah perintahkan ketika itu, ulama mentafsirkan bahawa betapa hadnya yang disebutkan derhaka kepada ibu bapa adalah dari firman Allah, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan sekali kamu mengatakan uff, walaupun uff pun tak boleh, walaupun pun tidak boleh. Jangan kamu menengking kepada mereka, katakan mereka dengan perkataan yang baik. Ulama mengatakan, adakah itu hanya ibu bapa yang taat kepada Allah? Tidak. Hatta kepada ibu bapa yang maksiat kepada Allah pun, anak wajib berbakti kepada mereka. Hatta walaupun mereka itu tidak Islam, sebagai seorang anak yang Muslim, wajib untuk berbakti dan juga menguruskan mereka dengan baik. Ibu bapa adalah kewajipan. Begitu juga dengan anak, ketika mana untuk diperintahkan untuk menjaga kepada keluarga, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu, anakmu, isteri dan suamimu, daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika ayat ini diturunkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berjalan melewati ada satu ketul batu yang Nabi dengar ketika itu sedang menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat rahmah, kasih, datang ketika itu kepada batu, wahai batu, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku mendengar bahawa Allah menurunkan firman Allah yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah daripada manusia dan batu. Aku ini batu ya Rasulullah, aku tak nak jadi daripada bahan bakar di dalam neraka. Ya Allah, batu takut untuk menjadi bahan, sedangkan Allah menyebut wa quduhan nas, manusia dulu jadi yang jadi bahan bakar, baru batu. Tapi batu lebih takut daripada manusia. Kita dengar ayat tu biasa je, tak ada masalah.